everyone, welcome back to Teacher Arin's English for Communication class. So for today we are going to look at this language focus and we are going to learn about simple past tense. Okay, so apa yang dimaksudkan dengan simple past tense? The simple past tense is used for a completed action or past event. So, simple past tense ini digunakan untuk menunjukkan benda yang telah kita laksanakan ataupun benda yang sudah berlaku. Okay, kalau murid-murid dapat lihat di sini, past simple tense ni dengan simple past tense ni sama maksudnya. Okay, dia boleh wujud dalam dua bentuk. Satu ialah to be. Okay, kalau simple present tense, dulu kita pernah belajar am. Ini ialah yang dikenali sebagai to be. Am is dengan are. Contohnya, I am. She is. Okay? You are. Kan? So, ini dalam bentuk present tense. Yang kedua ialah dalam bentuk verbs. Okay? Verbs ialah kata kerja, is an action. So, dimulai dengan subjek, tambah dengan verb dan biasanya wujud dalam bentuk ed, ditambah dengan ed. Contohnya, kalau kita lihat di sini, ini ialah subjek. Okay? Contohnya subjek di sini ialah I. I ni ialah subjek kan? You ni. Ataupun nama orang. Okay? Sekarang kita lihat tambah dengan was atau were. Sebab to be ini, okay, is akan jadi was, are akan jadi were. So, they were friends. Okay? Sebab ini adalah plural kan? So, dia akan jadi were. Di sini ialah were. Okay, sebab ini ialah plural. Okay, katakan ini ialah she. She ialah singular kan? Satu. She was my friend. Okay? Jadi ini akan jadi was. Sebab she is ini tadi, bila tukar to be dia ialah past tense, dia akan jadi was. Were ni untuk plural. Okay? Jamak. Lebih dari satu. Okay? Untuk verb ni kita tambah ed. Ini biasalah. Okay? Okay, cuba kita tengok dekat sini. Dia ada peraturan dia. Past tense ni terbahagi kepada dua. Satu ialah regular, okay, regular verbs dan satu lagi nanti kita akan lihat di bawah ni yang cikgu akan terangkan ialah irregular verbs. Okay, so kita akan lihat yang regular dulu. Irregular maksudnya yang biasa, senang saja. Okay, yang biasa ni lebih senang sebab dia punya aturan atau rules, okay, rules, example and pronunciation practice. Okay, cuba murid-murid lihat di sini. Okay, apa yang dapat kita bezakan yang kata kerja itu ialah present tense atau past tense. Kita lihat ada kata kunci dia. Contohnya, yesterday. Okay, yesterday ni maksudnya apa? Yesterday ni maksudnya semalam. Okay? Kemudian kita ada just now, tadi. Ini contoh-contoh ayat yang kita, perkataan yang kita akan gunakan sebagai kata kunci untuk tahu itu adalah present tense atau past tense. Okay, lepas tu last week, minggu lepas. Last month, bulan lepas. Bila ada perkataan last kat sini. Okay, kemudian this morning ataupun this evening. Okay, kemudian 2 days ago. Bila ada perkataan ago ni, itu menunjukkan benda yang sudah berlaku. Contohnya, 2 hari yang lepas. Ataupun 2 weeks ago. Ataupun 2 years ago. 2 tahun yang lepas. Jadi, sama ada kita boleh gunakan hari, minggu ataupun tahun. Jadi, rules yang pertama ini senang saja. Contohnya, play. Play, dia akan tambah ed. Okay? Okay, untuk like ini, contohnya, like, dia cuma tambah D saja. Ini dia tambah ed. Okay. Cry, dia akan tukar menjadi IED. Nanti cikgu akan terangkan mengapa boleh jadi macam ni. Dan stop, dia tambah PED. Okay. So, kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi. Okay, we will look further into this. So, now these are the spelling rules for
simple past tense. Ni kena ingatlah peraturannya. Rules ni maksudnya peraturan grammar ni. So, yang pertama ialah base form. Base form maksudnya yang asas, dia akan tambah dengan ed. Contohnya, walk akan jadi walk. Okay, kita tak sebut sebagai walked. Walaupun dia tambah ed, past tense sebutannya masih lagi walk. Play akan jadi played. Kita tak sebut played Kita tak ada bunyikan e ni. Okey? Jelas ya? Okey, itu yang pertama, tambah ed. Okay, yang kedua, verbs ending in ini plus d saja. Maksudnya kalau kata kerja ni, verbs ni maksudnya kata kerja, action. Okay, verb is actually an action, ya, kata kerja kan. Okay, so bila verbs ini berakhir dengan e, contohnya like maksudnya suka kan. Okay, ini berakhir dengan e kan. So dia akan tambah d saja. So like akan jadi like. Kita tak sebut sebagai liked cuba dengar betul-betul. Like. Okay, lebih kurang sama. Okay, tidak dibaca sebagai liked. Okay, contoh yang kedua. Berakhir dengan e juga. Okay, move. Move maksudnya bergerak. Move. Bunyinya move. Okay, dia tidak disebut sebagai moved. V ni tidak ada bunyi dia. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, verbs yang berakhir, ending ni maksudnya berakhir in a consonant. Okay, apa itu konsonan? Okay, kalau vowel, okay, kita lihat di sini, vowel ni maksudnya yang A, E, I, O, U. Okay, konsonan ialah selain daripada huruf-huruf dalam alfabet yang bukan daripada A, E, I, O, U. Contohnya, konsonan. Okay, konsonan yang berakhir dengan Y ini akan ditukar menjadi I dan ditambah dengan ed. Okay, cuba kamu lihat contoh ni. Inilah contohnya sama macam tadi. Mengapa cry ini akan jadi cry? Dia tidak tambah ed kat sini. Jadi peraturannya murid-murid kena tahu. You have to remember this. Okay, when the consonant ends with y. Okay, for example, carry. You have to change this y to I. Then only you add ed. Maksudnya, apa-apa verb yang berakhir dengan y ditukar kepada I dan tambah ed. Y ini tak digunakan lagi. Okay, sama juga dengan study. Okay, study, belajar kan? Carry tadi angkat. So, study, studied. Ini carry, carried. Bunyinya read. Okay, so ini dia buang y, dia tambah I dan barulah dia tambah ed. Okay, so final rule di sini, some verbs ending in a single consonant plus the second letter is a vowel. Vowel ni maksudnya huruf vokal. Okay, double the last letter plus ed. Maksudnya kamu gandakan last letter tu tambah ed. Contohnya, kalau kamu lihat ini, okay, dia kata some verbs ends in a single consonant. So, ada kata kerja yang berakhir dengan single consonant. Maksudnya ini satu konsonan dan second last letter. Nampak? Second last letter is a vowel. So, second last letter ini huruf yang kedua terakhir ialah vowel. So, vowel ni ialah A kan? A, E, I, O, U kan? So, ini ialah A. So, kamu kena tambah lagi satu N dan barulah tambah ED. Sama juga dengan ni. Ni plan ni tadi merancang ya, plan. Okay, I plan to study hard. Contohnya. Okay, kemudian yang kedua, stopped. Okay, stopped dia akan jadi P dia gandakan dan dia tambah dengan ED. Sebab sebelum P ini ialah huruf vokal, ialah O.
Ini huruf vokal A. So, dia akan gandakan konsonan dia, barulah dia tambah ed. So, these are all the rules that you need to, rules ini semua kamu kena ingatlah. Peraturan-peraturan yang kamu kena hafal. Okay? So, kita lihat yang kedua, irregular verbs. Ini susah sikit. Sebab ini memang kamu kena, kamu kena hafal, dan ini memang peraturan dia tidak, kalau kamu tidak hafal memang kamu tak akan tahu. So ini memang kamu tidak boleh tambah ed ke, ied ke, atau macam tadi, dia tak sama. So tadi ialah regular verbs yang biasa, perkataan-perkataan yang biasa, tetapi ada juga verbs tertentu yang disebut sebagai irregular verbs where you cannot just add ed, ied or follow. Tak boleh ikut yang macam tadi tu. Now you look at the irregular verbs. To talk about what happened yesterday, sama macam tadi. So for irregular verbs, change completely. Maksudnya untuk irregular verbs ni, perkataan-perkataan verb yang ini, dia akan tukar terus. Look at the example here. Go akan jadi went, eat akan jadi ate, do akan jadi did. For example, today I go to school. Yesterday I went to school. Kamu tidak kata today I go to school. Ini benda yang, ini ialah simple. Ini ialah simple present tense. Tahun lepas kamu dah belajar. Tapi untuk past tense ini, benda yang ini ialah simple present tense. Untuk past ni benda yang dah berlalu. Ini tadi go ialah present kan. Untuk past dia akan jadi, contohnya cikgu guna perkataan just now. Just now I went to school. Nampak? Kamu tukar go jadi went. Kamu tak kata just now I go word. Salah. Tak boleh guna go word. Tak ada go word dalam English. Tak ada. So inilah yang dimaksudkan sebagai irregular verbs. Contoh yang kedua, kita akan lihat eat akan jadi ate. For example, eat cake. Ini ialah present. Tapi kalau kita nak sebut benda ni dah berlaku, contohnya kita boleh guna I ate cake. Ini I eat the cake. Lepas tu I ate the cake yesterday. So nampak? Eat sudah jadi ate. Kamu tak kata I eaten. Ini salah. That's why dia ada peraturan dia where you have to memorize. Kamu kena hafal. Eat akan jadi ate. Go akan jadi went. Sama juga ini do. Do akan jadi did. Ini go tadi went. Eat akan jadi ate. Do akan jadi did. I do my homework. Lepas tu, kalau benda dah berlaku, I did my homework. Kamu tak kata I do it. Salah, That's why these are all the examples where you have to memorize the rules for the irregular verbs. We are going to look at few examples. Kita akan lihat beberapa contoh. Many verbs are irregular in the past simple. These are the most common irregular verbs. Maksudnya ini adalah irregular verb yang biasa kita gunakan dalam perkataan kita, pertuturan kita sehari-hari. Contohnya, say. Say ialah bercakap kan? Say akan jadi said. She said hello. Maksudnya benda ni dah berlalu. Make akan jadi made. We made kite.
Okay, tadi sudah cikgu tunjukkan go akan jadi went. He went to the supermarket last week. Okay, write akan jadi wrote. Write ni maksudnya menulis. Okay, kalau sudah berlaku, dia akan jadi wrote. She wrote a letter yesterday. Come akan jadi came. My son came home. Drink akan jadi drank. Okay, maksudnya sudah minum. She drank a glass of water just now. Okay, just now ini adalah contoh menunjukkan benda sudah berlaku. Okay? Okay, kita lihat kepada contoh yang diberikan oleh buku teks kamu. Okay, penerangan hari ini memang agak panjang. Okay, berkaitan dengan simple past tense supaya kamu dapat mengikuti dengan lebih jelas lagi. Okay, so harap dapat bersabar dengan cikgu ya. Okay, so dalam buku teks kamu kita akan lihat di sini dinyatakan we use simple past tense to talk about past events and finish action. Okay, kita guna simple past tense ini untuk bercerita, okay, berkata tentang benda yang sudah berlaku, okay, past events and finish actions. Action maksudnya aksi, action tindakan kita yang sudah kita laksanakan, sudah selesai. So di sini simple past tense is associated with certain past time expression. Maksudnya simple past tense ini ada kaitannya dengan certain past tense expression. Inilah yang tadi cikgu dah terangkan awal-awal tadi. Yesterday. Okay? Today. Benda yang sudah berlaku. Okay? Contohnya, I walk. Okay, kalau kamu lihat di sini, walk, brought. Inilah. Walk ini sebenarnya berasal daripada present tense dia ialah walk. Yang ini yang regular. So, dia tambah ed saja. Tapi ini, I brought my lunch to school today. Ini sesuatu yang lain kan? Ini sebenarnya ialah irregular verbs. Sebab tu cikgu kena terangkan satu persatu dari awal. Sebab buku teks kamu datang-datang aja terus macam ni. Mungkin kalau kamu baca, kamu tidak faham. So, I have to explain to you one by one. So, brought is actually irregular verb. Okay? So, brought comes from the word bring. So, ada tambahan di sini. Brought ialah bring. Daripada simple present tense ialah bring. So, benda yang sudah berlaku ialah brought. Okay. Kamu lihat di sini. Last week, when I was a child, yesterday, 6 weeks ago. Nampak? Ini yang tadi cikgu dah terangkan. Last week, maksudnya minggu lepas. When I was a child, I love to watch cartoons. Contohnya. Was ini benda dah sudah berlaku. Okay? Dia menerangkan bila dia kanak-kanak. Kamu kanak-kanak masa kamu dah lepas kan? So, when I was a child contohnya. So, ini adalah contoh-contoh expressions ni tadi disebut di sini. Past time expression inilah dia. Last week, when I was a child, yesterday, 6 weeks ago. Ada perkataan ago ni memang terang-terang bagi clue kepada kita itu adalah past tense. Okay, so we watch a good movie last week. Nampak? Okay, ini senang saja, dia cuma tambah ed. Okay, yesterday I arrived at Kuala Lumpur. Nampak? Yesterday, benda yang dah lepas semalam, dia tambah yang ini, dia tambah d saja. Okay? Dia tambah d saja sebab perkataan asalnya present tense ialah arrive. Okay? Kemudian yang ketiga, she finished her homework at 9 o'clock. Ini berasal dari perkataan finish. So, dia tambah ed dekat sini. Okay? Dia tambah ed, nampak? Okay. Seterusnya, a definite point of time, the other day, a long time ago. Ini pun boleh tambah, kamu lihat. The other day. Okay? Maksudnya, hari yang lepas. Ataupun a long time ago. People live in caves a long time ago. Maksudnya, orang tinggal dalam gua
masa dulu-dulu. So ini juga ialah past time expressions. Nampak? Live. Okay, kalau present tense dia ialah live. Yang ni sebab dia berakhir dengan E, dia tambah D saja. Okay, sama juga dengan ini. Okay, yang ini, she played the piano when she was a child. Maksudnya dia bermain piano bila dia kanak-kanak. Okay, she was. Nampak? When she was. Kita tahu was ini dah benda yang lepas. Okay, so dia tambah ed dekat sini. Sebab asalnya present tense-nya ialah play. Okay, so untuk latihan hari ini, you have to fill in the blanks below with the simple past tense form of the verbs given in a bracket. So di sini latihan kamu sudah diberikan play daripada perkataan play. Ini tadi kamu kena tengok balik nota-nota yang cikgu bagi di atas. Kamu perlu tuliskan past tense untuk come. Apa past tense untuk come? They back home last night. So dalam kurungan ini ialah present tense. Kamu kena tulis past tense dekat sini. Nak tahu jawapannya, you have to look back at the notes given to you. From here, you check again. Okay, you look through again. Tengok balik nota yang cikgu bagi. Apa ialah past tense bagi ini? Ada dalam nota ni. So, this is your exercise for today. She drink. What is the past tense for drink? Okay, and also past tense for write a letter to her grandparents last week. Okay, so untuk latihan yang kedua, okay, fill in the blanks below with the simple past tense forms of the verbs given in the bracket. Maksudnya kamu kena tengok balik muka surat yang seterusnya. Ini. Apa past tense untuk ini? Ini. Okay. Apa past tense untuk ini? Okay. Ini. Okay. So, kamu tahu tak, cikgu ada satu website, di mana kamu boleh, pergi ke website ini, kamu boleh type website ini. Nanti bila cikgu bagi kamu modul ini dalam bentuk PDF, kamu just klik tab dekat skrin kamu, kamu boleh terus pergi ke website ini dan kamu boleh, boleh terus type past tense ini dan kamu dapat cari jawapannya ini. Cikgu dah bagi satu contoh, introduce kat sini, introduce ditambah D. Kamu kena cari say, tell, receive, finish, develop dengan serve. Ini adalah tambahan yang diberikan oleh buku kamu juga. Ini serve ialah ini. So, apa jawapannya untuk atas ni? Sebenarnya, kamu boleh lihat kembali modul yang sebelum ini, latihan kita sebelum ini. Ingat tak lagi petikan yang cikgu beri ni? Inilah petikan yang disuruh kamu rujuk balik untuk cari past tense. Ada dekat sini clue dia. Past tense untuk perkataan-perkataan tadi. Cikgu dah tunjukkan kamu ni. Nampak? Kamu boleh lihat di sini. Kamu boleh tengok contoh yang cikgu bagi tadi. Kamu boleh cari jawapannya dalam sini. Contoh yang pertama tadi ada kan? Introduce. Receive. Set. Dalam nota cikgu pun ada juga. Kemudian develop. Kemudian apa lagi? Kamu boleh tengok balik semua ni ada kaitan dengan soalan tadi. So, tadi dalam petikan tadi di atas tadi yang cikgu tunjuk, kamu boleh lihat. Kamu boleh agak-agak lah, what is the answer for introduce? What is the past tense for introduce? For say is what? Tadi cikgu dah kata, kalau berakhir dengan Y, akan tukar jadi apa? Nanti kamu lihat sendiri. Contohnya, cikgu ada tunjuk tadi, say ialah apa? Ada dalam nota cikgu kat sini. So, you have to look back. Say is said. Cari dekat sini jawapan dia, ya. So, develop ada tadi dalam petikan di atas. Tell ialah apa? Cari clue dia lah. Di atas ada. Ni semua petikan ini
Okey, ayat ini semua berasal daripada petikan di atas. Okey, yang ini ada tambahan, the carnival finish. Ni finish ni tadi apa? Tambah apa? Okey, serve. Okey. So, okey, seterusnya cikgu nak tunjukkan kepada kamu. Okey, apabila kamu dah terima modul yang cikgu bagi, inilah klik kepada modul yang cikgu bagi dalam bentuk PDF tu. Bila kamu klik saja modul tu, kamu tap di skrin kamu. Okey, pastikan modul yang cikgu bagi tu dalam bentuk PDF ya. Kamu buka dalam bentuk PDF. Okey, kamu klik, kamu akan terus dibawa kepada website ni. So bila kamu nak cari, kamu terus cari, typekan. Okey, past tense, kamu nak tahu past tense untuk say kan? Okey, apa dia past tense untuk say? Said. Nampak? Dia terus bagi kamu past tense of say is said. Cikgu dah bagi dah website tu. Jadi kerja kamu just untuk type saja. Jadi kamu belajar explore, okey, website ni. Okey, contohnya yang kedua tadi cikgu bagi contoh, ada yang satu lagi serve kan. Mungkin kamu tak pasti apa past tense untuk serve, kamu klik typekan perkataan tu, kamu pergi get it. Okey. So di sini past tense untuk serve ialah SURFED. Nampak? Okey. So ada di sini. Okey. So untuk yang selanjutnya kamu boleh cuba sendiri. Okey, cikgu bagi 2 contoh ni. Okey, that's all.